Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Dalam video ini saya akan membentangkan tentang etika yang bertajuk kesedaran ibu bapa terhadap amalan pemakanan seimbang terhadap kanak-kanak, terhadap anak-anak. Okey, sinopsis etika ni dia etika yang bertajuk kesedaran ibu bapa terhadap anak-anak, amalan pemakanan seimbang terhadap anak-anak adalah menerangkan tentang kepentingan pengambilan makanan seimbang kepada kanak-kanak, dan dia menerangkan juga faktor-faktor yang diambil kira oleh ibu bapa untuk memberikan makanan seimbang kepada kanak-kanak ini agar kesihatan mereka berada pada tahap yang optimal ataupun tahap yang baik. Okay, isu dan cabaran dalam yang boleh saya ulas dalam etika ini adalah yang pertama, tahap pengetahuan ibu bapa terhadap makanan seimbang kanak-kanak. Maksudnya tahap pengetahuan ibu bapa ni macam mana ibu bapa manage ataupun uruskan makanan seimbang anak-anak, iaitu makanan yang mengandungi karbohidrat, makanan yang mengandungi protein dan makanan yang mengandungi lemak, iaitu mengikut piramid makanan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Contohnya macam karbohidrat, dia perlu berada pada aras yang paling bawah, iaitu aras yang perlu diambil dengan banyak supaya dia memberikan tenaga pada kanak-kanak. Manakala protein pula antara makanan yang perlu diambil dengan banyak. Contoh protein macam ayam, ikan. Sebab protein ni dia membekalkan membina sel-sel untuk membina otot, kuku, rambut. Contoh tu antara makanan. Dan makanan yang perlu diambil sikit ialah seperti makanan yang berlemak. Makanan yang lemak ni bukan tak semestinya lemak pada makanan. Dia juga merangkumi minyak. Macam makanan berminyak pun perlu diambil secara sikit. Dan makanan bergula antara makanan-makanan yang perlu diambil secara sedikit. Okey, yang kedua adalah faktor pemilihan makanan dalam kehidupan seharian kanak-kanak. Faktor pemilihan makanan pula dia, contoh faktornya adalah faktor agama. Faktor agama ni maksudnya contoh kalau ibu bapa tu dia keluarga beragama Islam, dia akan memberi makanan-makanan seperti makanan-makanan sunnah ataupun makanan-makanan sunnah, contohnya seperti kismis, kurma. Itu untuk makanan macam bigir, makanan untuk pencuci mulut. Itu salah satu faktor. Tapi dia tetap bagi makanan macam nasi, ayam. Sebab kat negara kita makanan yang paling utama adalah macam nasi. Berbeza pula kalau agama India, mungkin dia akan bagi makanan-makanan yang lebih spesifik dengan agama dia. Ataupun Cina. Okey, yang ketiga adalah cabaran. Cabaran yang dihadapi. Antara cabaran yang dihadapi adalah harga barang yang meningkat. Seperti kita tahu, harga barang semakin hari semakin meningkat. Tapi dia tidak menghalang ibu bapa untuk menyediakan makanan seimbang untuk anak-anak. Walaupun beras makin meningkat, tapi tetap dibeli untuk diberi makan pada anak-anak. Dan cabaran yang kedua adalah kebosanan dengan makanan seimbang. Seperti kita tahu, kanak-kanak ni dia cepat bosan dengan makanan yang seimbang ni. Jadi, sebagai ibu bapa, mereka perlulah bijak memvariasikan makanan-makanan seimbang ini. Contohnya macam hari ni dia buat nasi ayam dengan salad. Jadi, esok tukar variasi makanan. Buat ikan ke, atau buat salad ayam, salad ayam. Jadi kena pandai variasikan makanan agar kanak-kanak ni dia tak cepat bosan dengan makanan seimbang. Dan dia lebih suka untuk mengambil makanan-makanan seimbang. Okay, hala tuju. Hala tuju ni yang pertama,
Ibu bapa perlu menerapkan sikap pemilihan makanan yang sihat dalam diri kanak-kanak. Maksud menerapkan adalah memasukkan ataupun mendidik anak-anak itu supaya dia pandai memilih makanan-makanan seimbang, supaya kanak-kanak ni walaupun dia berada di mana, contohnya di sekolah ke, dia pandai pilih. Dia tahu mana satu makanan yang perlu diambil dan mana satu makanan yang tidak perlu diambil. Contoh makanan yang perlu diambil, makanan yang kurang berminyak, makanan yang kurang bergula, minuman yang kurang bergula. Jadi bila ibu bapa terapkan sikap pemilihan makanan yang sihat dan seimbang dalam diri anak-anak, dia akan pandai, memilih dan pandai menjaga kesihatan diri dia dengan memilih makanan-makanan yang seimbang ini. Yang kedua, mementingkan aktiviti fizikal kepada kanak-kanak agar kesihatan tubuh badan terjamin. Ya. Bukan sahaja kita perlu menjaga pemakanan kita, tapi kita juga perlu menjaga kesihatan tubuh badan kita dengan membuat aktiviti fizikal. Sebab aktiviti fizikal ni dia bukan sahaja menyihatkan fizikal kita, tapi menyihatkan mental juga. Contoh aktiviti fizikal yang boleh dilakukan adalah berjoging. Ibu bapa dia boleh berjoging dengan anak-anak, bermain bola ke. Asalkan aktiviti tu dia mengeluarkan peluh dari tubuh anak-anak. Okey, akhir sekali kesimpulan. Kesimpulannya pemakanan seimbang ni dia amat penting kepada kanak-kanak kerana mereka memerlukan nutrien yang cukup untuk proses tumbesaran mereka. Okey, nutrien maksudnya seperti saya cakap tadi, contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak. Walaupun lemak tu dia perlu ambil sedikit tapi dia perlu tetap ambil. Sebab tu ibu bapa perlu tahu tentang nutrien-nutrien yang perlu diambil oleh anak-anak ni. Selain itu, pemakanan seimbang juga dapat menyeimbangkan berat badan yang ideal bagi kanak-kanak. Okey. Maksudnya makanan seimbang ni dia boleh seimbangkan berat badan anak-anak. Sebab apa? Sebab contohnya kalau karbohidrat tu kita ambil lebih kan, ambil banyak. Tapi anak-anak ni dia tak aktif. Bila dia tak aktif, karbohidrat ni dia akan bertukar jadi lemak. Bila jadi lemak, berat badan akan makin bertambah. Makin bertambah. Jadi ibu bapa perlu, sebab tu ibu bapa perlu tahu pemakanan seimbang ni agar dia dapat pilih. Contohnya karbohidrat anak-anak ni perlu ambil sebanyak mana. Contoh macam tu. Okay, justru ia dapat mengelakkan kanak-kanak mengalami berat badan berlebihan sehingga menjadi obesiti. Okay, itulah maksudnya makanan seimbang ni supaya untuk mengelakkan kanak-kanak ni alami masalah berat badan yang berlebihan. Contohnya seperti obesiti. Bila terjadi obesiti akan menjadi mari penyakit lain. Contohnya kecil manis. Penyakit yang sepertinya macam itulah. Okay, jadi itu saja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.